Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Kita nak cerita hari ni adalah pasal mean, variance dan sisihan piawai dalam taburan kebarangkalian. Okey, tajuk ni adalah favorite juga masuk dalam peperiksaan. Okey, dia suka bagi ayat panjang-panjang dalam tajuk ni. Okey, kalau dalam exam dia suka bagi ayat panjang-panjang. Lepas tu kita kena perhati dan tengok. Bila kita dapat, mudah. Dia mudah. Kalau tak cukup latihan, awak baca soalan awak tak faham. Macam mana nak buat? Dan akhirnya kita tinggal kosong. Okey, markah untuk dia untuk tajuk ini dia ada kertas 1 dan kertas 2 guys. Okey, dia ada kertas 1 dan kertas 2. Tetapi biasanya dia ada dalam soalan pilihan. Maknanya boleh pilih. Tapi ada juga kadang-kadang dia akan masuk soalan wajib. Macam mana pun wajib jawab. Tapi kalau dia masuk kertas 2 biasanya dia duduk dekat bahagian B. Okey, dia duduk dekat bahagian B di mana kita kena boleh pilih. Tajuk ni boleh pilih. Tak ada masalah. Okey, tapi bagi untuk kalau kamu untuk target A, okey, tajuk ni sebenarnya akan membantu awak untuk dapat markah lebih tinggi lah. Sebab dia tidaklah susah mana pun. Okey, Eleanor faham Dia tidaklah susah mana pun. Cumanya ayat dia lah kadang-kadang panjang sikit menyebabkan kita rasa macam malas je nak baca. Kan? Okey, tapi dia agak membantu awak untuk dapat A. InsyaAllah. Okey, ready? Bismillah. Okey. Baik, sekarang kita nak cerita pasal mean, variance dengan sisihan piawai. Okey, sepercaya kamu dah biasa dengan mean, variance, betul tak? Dalam statistik ataupun kecenderungan memusat. Ya. Dalam statistik yang mana mean purata, variance adalah variance kan? Biasa tak dengan benda tu? Eleanor? Biasa kan? Okey. Cumanya yang ini adalah sedikit berbeza Dia tak sama langsung dengan mean dengan variance yang kita pernah buat sebelum ini. Okey, dia sebenarnya melibatkan mean dan variance dalam graf binomial sebenarnya. Okey, jadi dalam graf binomial ni dia ada mean juga, dia ada variance juga. Sebenarnya mean tu memang purata juga Dia memang purata juga, tapi dia dalam graf binomial. Okey, jadi maknanya kita tak boleh samakan dengan apa yang kita belajar sebelum ini. Jadi dia ada sedikit berbeza. Boleh Dia agak berbeza berbanding dengan kita belajar sebelum ni. So, kita buang pula. Kita letak tepi pengetahuan kita tentang mean, variance yang dulu, yang lama. Okey, dekat Math Modern tu. Kan? Jadi, kita fokus dekat yang ini. Okey, di mana pentafsiran dia adalah pentafsiran dia adalah sedikit berbeza. Okey, Eleanor? Okey. Jadi dekat sini sebenarnya mean, variance and sisihan piawai ataupun dalam bahasa Inggeris mean, variance and standard deviation. Okey, apa benda tu? Okey, kalau kita nak take note dia, okey, saya guna marker merah lebih senang nampak. Alright. Okey, mean ini atau nilai jangkaan nama dia expected value. Dia punya simbol adalah lain sikit, namanya mu. Ini. Cara tulis dia daripada bawah awak buat U. Boleh? Dapat? Semula saya tulis daripada bawah ni. Pernah tulis tak? Ni, Eleanor. Pernah jumpa tak mu ni? Kan dia panjang sikit, dia macam M, tapi cara tulis dia adalah awak panjang sikit, lepas tu U, macam tu. Boleh? Dapat tak? Dapat tak Eleanor? Boleh tulis kan? Boleh Boleh. Kan? Macam tadika pula dah ni kan? Okey, mean ni adalah NP. Okey, NP. N tu apa Eleanor? Ingat tak? Minggu lepas. N adalah apa? N adalah pilihan yang kita ada, betul? Okey, iaitu pilihan ataupun numbers lah.
Number pilihan. Number choice. Pilihan. Ada berapa? Faham? P apa dia? Ingat tak P? P adalah possibility. Kebarangkalian berjaya. Betul. Okey, kebarangkalian berjaya. Kebarangkalian berjaya. Oh, kat sini ada Q juga se? Ada. Dekat mana? Dekat sini. Dekat variance. Tengok variance Okey, variance adalah ini. Okey, kalau saya tulis balik dia adalah kosong, ada toncit ke atas. Theta Okey, toncit ke atas macam tu dia ada spoiler kuasa 2. Variance. Okey. N P Q. Senang je. N P tambahlah Q kat tepi dia. Boleh? N P Q. Okey? Boleh dapat? Okey, ini adalah variance. Variance. Saya tulis balik. Okey. Ada satu lagi standard deviation, iaitu ni. Maknanya bawa je kuasa 2 ke sana, dia akan jadi punca kuasa. NPQ. Okey, ini adalah sisihan piawai. Sisihan piawai. Okey, biasanya pelajar dia confuse, dia tertukar di antara variance dengan sisihan piawai. Ada kuasa 2 ke tak? Ada kuasa 2 ke tak? Ada kuasa 2 ke tak? Dia confuse benda tu. Okey, ini dia. Tak nak bagi confuse, senang je. Okey, sisihan piawai. Piawai ni adalah merujuk kepada standard. Tahu standard? Okey, standard. Kalau kita beli kereta standard. Maknanya tak ada spoiler, tak ada ni, tak ada variance yang baru. Faham ke? Faham tak? Maknanya standard lah. Kosong. Standard. Kereta potong saga standard. Tak ada spoiler, tak ada sport rim, tak ada ni. Faham? Okey. Jadi, bila ditukar jadi variance, variance tu adalah variasi. Variasi ni dah ubah. Dah campur spoiler, dah ni apa semua. Sebab tu saya panggil sisihan piawai, bila dia ada spoiler, dia jadi variance. Faham tak? Dia ada kuasa 2. Kalau dia yang standard, kosong, biasa, dia adalah sisihan piawai. Standard deviation. Faham Kalau dia ada kuasa 2, maka dia adalah variance. Dapat? Faham? Standard, kosong. Tak ada apa-apa. Dia ada variance, mana ada kuasa 2. Itu saja. Boleh Faham Jelas, clear. Okey, jadi kalau kita perasan, nampak tak mu ni macam boleh masuk dekat sini. Betul tak? Mu ni NP kan, boleh masuk dekat sini. Betul. Kita boleh juga tulis dia dalam bentuk mu Q. Nampak tak? NP tu kan? Dia boleh masuk dekat situ. Jadi mu Q. Tak ada masalah. Beres. Okey. Dapat yang tu Okey, kita dah berkenalan dengan formula yang ada. Perlu apa ni? Perlu hafal ke? Tak payah hafal, nanti kita tengok. Kan? Tak perlu hafal ni sebenarnya, dia ada beri. Ada bagi ke? Sekejap, saya tengok formula baru. Formula baru ada bagi tak? Formula ni tak ada. Tak ada diberikan. Tidak diberikan untuk yang ini. Sebab pendek sangat kot. Kan? Pendek sangat. Okey, mu sama dengan NP, NPQ. Macam tu je lah. Okey, selalu tulis dan guna. Boleh Awak akan terhafal dengan sendiri. InsyaAllah. Okey, baik. Jom kita belajar dulu macam mana soalan yang melibatkan dia. Okey, ready. Ini adalah latihan nombor 6 yang bawah tu. Latihan nombor 6 contoh. Dia bagi Okey, baik. X ialah pemboleh ubah rawak distrik. Okey, of course kita dah tahu dia. Okey, cara dia tulis ni, ini mungkin awak dia kadang-kadang dia tulis nombor Kadang-kadang dia tulis X, lepas tu dia ada B, lepas tu dia ada 1 atau 2 dia letak macam tu.
Okey, ataupun 0.5 dia letak. Okey, tahulah kita bahawa kalau dia letak nombor macam ni, ini adalah merujuk kepada n nombor, takkan 1, tak logik, 6 lah. Contoh Okey, n 6. Lepas tu yang nombor dekat sini ini adalah P. Okey, B ni menunjukkan bahawa binomial. Binomial. Faham Kejap lagi kita akan belajar pasal normal. Kalau normal dia bukan B, dia N. Boleh faham? Okey, X adalah pemboleh ubah rawa. Ini kita tahulah. Okey, pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey, kadang-kadang dia akan bagi dalam bentuk ini. Boleh Okey, dalam bentuk tata tanda ni. Okey, ini menunjukkan bahawa X, B, N dengan P. Okey, ini contoh je Ini contoh yang sebagi, bukan mengikut soalan ini saya letak tepi dulu. Ini contoh sahaja. Okey, saya letak tepi sini. Tapi tak ada kaitan dengan soalan. Saya cuma nak bagi tahu. Kalau dia bagi nombor, dia mesti merujuk kepada N dengan P tu. Boleh? Dapat Okey, jadi kena faham. Kan tak tahu apa benda tu X ada ombak, lepas tu B. X ombak B pula kan. Tak. Itu adalah pemboleh ubah rawak distrik bagi binomial, di mana N dia adalah something, P dia adalah something. Kita tahu Boleh? Okey. Sekejap. Daya nak masuk. Bilangan percubaan. Yes, betul. Okey, baik. Jadi okey, lepas tu dia kata apa? Jika min dan sisihan piawai masing-masing ialah, okey, dia letak gini, ni. Maka daripada sini kita tahulah bahawa min adalah mu. Okey, min adalah mu. Mu adalah, dia bagi berapa? Adalah 9.6. Dan sisihan piawai adalah standard deviation. Standard deviation adalah ini, iaitu 2.4. Okey, faham Hai, Assalamualaikum Dayah, apa khabar? Okey, kita baru start je. Alright, pengenalan. Okey, bahagian ini melibatkan mean, variance dengan sisihan piawai. Okey, mean adalah mu 9.6. Dia dah bagi siap-siap. Lepas tu dia panggil standard deviation. Okey, standard deviation 2.4. Alright. So, daripada sini dia nak cari apa? Cari nilai n. Bila nak cari nilai n, kita tahu mu adalah sama dengan NP. Okey, di mana standard deviation adalah standard. Kita tengok standard. Standard maknanya body tanpa spoiler. Original. Kan, kalau variance dah ada spoiler, kuasa 2. Faham standard dia kosong. Okey, kereta Potosagas standard, tak ada spoiler standard. Okey, baik. Dia ni adalah formula dia adalah punca kuasa NPQ. Boleh? Okey, so daripada sini kita nak cari N. Maka kita kena cari P dulu. Kan, kita kena cari P. Okey, macam mana kita nak cari P? Kita kena cari Q dulu. Macam mana? Macam ni. Tengok Okey, Q kita dapat 24 kat sini kan, sama dengan punca kuasa NP. NP kita tahu mu. Mu adalah 9.6. Jadi kita letak 9.6 dekat sini dan Q dekat sini. Okey, baik. Daripada sini, punca kuasa bawa ke sana dan dibahagi dengan 9.6. Maka kita akan dapat Q sama dengan berapa, guys? Okey. Saya nak cuba guna kalkulator baru saya dapat tadi. Siapa sama kalkulator yang ni? Okey, Elaine tanya apa?
Macam mana nak tahu dia mean ke variance? Okey, kan. Okey, dia ada sebut. Okey, biasanya dia sebut yang mana dulu? Dia kata mean dan sisihan piawai. Ni nombor 1, ni nombor 2. Jadi mana yang depan dia adalah 1, yang ni 2. Faham ke? Faham Elena? Yang mana dia sebut dulu ikut susunan. Dia memang akan susun. Okey, kalau dia kata mean dan sisihan piawai, maknanya yang dia sebut dulu 9.6 dan 2.4. Maknanya mean tu adalah 9.6. Boleh? Dapat? Dia macam tu. Okey? So, daripada sini, kita terus guna formula. Alright? Tekan kalkulator. Yang ni 2.4. 2.4. Kita kuasakan dengan 2. Kan? Lepas tu, kita terus bahagi dengan 9.6. 0.6 jawapan dia untuk Q. Kita ingat, Q dengan P. Ada sama tak? Ada kan? Dia punya ni kan? Kalau Q adalah 0.6, maka P sama dengan 0.4. Pandai. Boleh? Nampak? Faham? Jelas? Clear? Okey. Daripada situ, dia nak nilai apa? Dia nak nilai N. Okey. Dia nak nilai N. Jadi, mu sama dengan 9.6. Iaitu bersamaan dengan N P. Di mana P kita dah dapat masuk dalam ni. Okey. So, nak cari N. N sama dengan 9.6 bahagi dengan 0.4. Di mana P sebawa ke sana. Terus boleh dapat macam itu. So, jawapan kita adalah 9. Kejap. 9.6 bahagi 0.4. Dapat 24. N sama dengan, bilangan percubaan dia adalah sama dengan 24. Okey, faham? Sir, Ya. yang square root NPQ tu formula untuk apa? Okey, ini adalah namanya adalah variance. Okey, ni variance. Ini adalah standard deviation. Okey, tak apa, saya buat nota sikit dekat sini. Sulang balik semula dekat situ supaya lebih mudah faham. Okey, Elena tengok balik, refresh. Okey, dekat sini variance. Okey, variance adalah formula dia adalah ni, theta kuasa 2 NPQ. Okey, ni bukan nama dia theta, ni adalah standard deviation. Okey, di mana kalau sisihan piawai standard deviation, ini simbol dia. Okey, dan ini adalah kuasa 2 ni bawa ke sana, dia akan jadi macam tu, punca kuasa NPQ. Tak ada beza sangat pun sebenarnya. Okey, cuma pelajar selalu tertukar di antara variance dengan sisihan piawai ni. Sebab ni kuasa 2, yang ni tak ada kuasa 2 kan. Okey, ingat macam ni. Piawai ni merujuk kepada standard. Okey, standard. Standard deviation. Sisihan piawai, standard devision. Standard biasanya barang original kan. Betul tak Dayah? Kan, original. Betul. Jadi theta yang tak ada kuasa 2 tu makna original lah. Tak ada spoiler. Faham tak? Jadi kalau yang ada kuasa 2, itu adalah variance. Yang theta saja ni, ini adalah sisihan piawai, standard deviation. Faham Jelas Okey, di mana? Saya maksudnya. Okey, di mana N ni adalah bilangan cubaan. Bilangan trial yang kita belajar minggu lepas. Okey, P adalah kebarangkalian berjaya. Ini kebarangkalian gagal lah. Macam minggu lepas punya cerita lah. Di mana P tambah dengan Q adalah sama dengan 1. Dapat? Sebab itulah
Bila kita cari nilai Q, kita dapat 0.6. Maka kita akan dapat P sama dengan 0.4. Sebab apa kita tolak dengan 1? Beres. Faham? Ada lagi soalan dia dah. So, maksudnya kan, untuk bab ni kita guna formula NPQ ni je lah. Untuk Yang yang ini. binomial. Ya. Okey, faham. Yang ni memang khas untuk soalan dia saja. Okey, mean, variance dan sisihan piawai ni awak dah jumpa dulu dalam masa form 1, form 2, form 2 yang kecenderungan memusat kan? Mean purata, betul tak? Dayah. Betul, sir? Okey, tapi yang ni purata lain. Purata yang dalam binomial punya distribution. Jadi dia melibatkan graf binomial, graf loceng tu. Kan? Tapi ini adalah lain lah sikit. Dia lain berbanding dengan yang kita dah belajar sebelum ni. Boleh faham Jadi maknanya kalau dia kata mean, variance yang dia cerita, kalau dalam tajuk ni kita kena pakai formula ni. Boleh guys? Kita kena pakai formula ini. Okey, kalau KBSM yang lepas, biasanya tajuk ni kita confuse dengan statistik. Tapi awak KSSM dah tak ada statistik. Tapi ada statistik dalam Mac Modern kan? Jadi jangan confuse dengan Mac Modern Jangan confuse dengan Mac Modern. Okey, bila cerita pasal mean, variance dan sisihan piawai dalam apa ni? Dalam binomial, maka awak kena guna formula ini. Boleh? Mu and P. Okey. Mean adalah mu. Boleh? Faham Jelas Okey, ada lagi soalan? Sir, yang X lepas tu yang ombak B and P tu apa, sir? Okey. Ombak Ombak kan sudah kata dah, ada dah yang sebut ombak. Betul tak Eleno? Kan kalau tak tahu memang dia akan sebut ombak. Okey. Ini X adalah pemboleh ubah rawak yang kita dah belajar. Okey, ini adalah merujuk kepada B. B ni merujuk kepada binomial. Binomial. Okey, dan kurungan N dengan P. N adalah bilangan cubaan. Tak ubah, sama je. P adalah pemboleh ubah. Sebenarnya dia boleh tulis macam ni Dia boleh tulis dalam bentuk nombor. Okey, kalau contoh tadi kita dah cari N kan? N berapa tadi? N 24 kan? Jadi saya tulis 24 kat sini. Okey, P dia apa tadi? P dia 0.4. Okey, 0.4. Ini cara tulis dia. Kalau soalan tiba-tiba dia bagi soalan macam ni, ini menunjukkan bahawa dia sebenarnya ini merujuk kepada N. Okey, ini merujuk kepada P. Okey, pemboleh kebarangkalian berjaya. Okey, ada lagi soalan Dayah? Oh, maksudnya kan, sir, bila soalan bagi yang ni, kita kena kenal pastilah yang tu N, yang tu P. Ya. Betul. Memang kena tahu N dengan P dia. Okey, kadang-kadang N dengan P tu jadi soalan. Macam contoh ni N di soalan dia. Boleh? Boleh, sir. Kita pergi contoh 2 lah, senang. Kita tengok lebih kita ni kan. Okey, baik. Contoh 1 tu dapat Beres faham je? Okey. Oh, 2 kali saya sebelum ni. Kejap. Sekarang dah dapat. Ada lagi soalan ke? Tak ada, sir. Tak ada beres Okey, baik. Kita pergi contoh 2. Mungkin dengan contoh 2 tu awak akan lebih familiar. Okey, lebih faham. Okey. Tak apa, biasalah. Kalau tak faham kena tanya kan. Okey, baik. Okey, contoh 2.
Lah, lupa pula senang ambil tu. Sekejap. Sini. Okey. Panjang-panjang soalan dia. Okey. Okey, ini adalah soalan contoh 2 tu. Okey. Ada kalau pelajar tu jenis teknikal sikit, dia dah malas lah nak baca soalan macam ni, panjang-panjang ni. Betul tak? Okey, actually sebenarnya soalan ni mudah je. So, kita akan tengok sini. Alright. Ready? Ready? Saya akan bagi panduan macam mana kita nak buat dia. Boleh? Okey, baik. Bismillah. Okey, dalam satu peperiksaan percubaan SPM, 2 daripada 5 pelajar gagal dalam bahasa Inggeris. 2 daripada 5. Okey. Jika 6 orang, okey, 2 daripada 5 gagal. Okey, bila dia kata 2 daripada 5 tu gagal, okey, maksudnya kita punya kalau dia sebut pasal kegagalan dulu, maksudnya kegagalan itulah P. Faham P dia sama dengan 2/5. Nampak? Faham ke? Bukan Q. Ya? Kenapa dia bukan Q? Kenapa? Dia bukan Q. Kenapa dia bukan Q? Okey, sekarang ni dia sebut pasal kegagalan. Okey, berjaya gagal lah. Faham tak? Berjaya gagal. Okey, contohnya ayat dia macam ni. 2/3 daripada buah itu masam. Okey, bermaksud P merujuk kepada masam. Okey, kalau tak masam maknanya gagal masam. Faham tak? Faham ke? Gagal masam. Okey. Tapi itulah sebab dia guna perkataan P tu untuk berjaya kan. Jadi kita confuse bila dia sebut pasal gagal. Kan? Kita rasa macam tu kan? Okey, sekarang ni maknanya gagal tu maksud kita yes, betul, capai matlamat, gagal. P. Boleh? Okey, maknanya gagal kan. Jadi 2/5 tu gagal P. Maknanya yang tak gagal adalah Q lah. Yang sebaliknya adalah Q. Boleh faham? Okey, jadi kalau P adalah 5/2, maka Q adalah 3/5. Dapat 5. Okey, jadi jadi benda ni lah yang sebenarnya mengelirukan pelajar untuk soalan dia. Nampak tak? Nampak tak soalan ni? Okey, sebab tu saya kata soalan dalam binomial distribution ni awak kena biasakan dengan soalan dia. Baru awak akan nampak sebenarnya dia cerita pasal apa. Kalau awak tak biasa buat soalan dia, awak akan keliru. Memang keliru. Baca soalan pun tak faham. Okey, faham maksudnya dalam latihan nanti cuba praktis dan buat. Baru boleh dapat. Okey? Okey, so kita dah dapat P 2/5. Q kita 3/5. Okey. Lepas tu dia kata jika 6 orang pelajar dipilih secara lawak pula dah. Okey, dipilih secara lawak. Maknanya ini kita tahu ini adalah X. Okey, inilah X. Unknown yang kita nak unknown pula dah. Pemboleh ubah. Di mana 6 ni adalah apa? Adalah N. Faham Pemboleh ubah lawak pelajar tu adalah X dan mana 6 itu adalah N. Cari kebalan kalian tidak lebih daripada 2 orang pelajar gagal. Tidak lebih daripada 2 pelajar gagal. Perkataan tidak lebih tu maknanya not more than 2. Not more than 2 boleh jadi X sama dengan berapa? 0. Boleh jadi 1. Boleh jadi 2. Betul tak? Faham ke? Not more than 2. Maksudnya boleh jadi 0. Boleh jadi 1. Boleh jadi 2. Okey, apa soalan Dayah?
Sir, kalau tidak lebih dari 2 bukan 2 kita tak ambil Tidak lebih daripada 2. Tidak lebih dari 2. Ambil 2. Ha. Kalau macam mana? Kalau dia kata kurang daripada 2, tak ambil lah. Oh, Faham faham tak? sir. Kurang daripada 2 kan kosong 1. Kalau dia kata tidak lebih daripada 2, 2 tu had dia lah. Kan? Maknanya 3 tak boleh lah. Dia tak boleh lebih daripada 2. Maknanya 2 masuk lah. Betul tak? Kan? Betul sir. Saya Ah, confused ayat dia. Kalau confuse dalam bahasa Melayu, akan ni bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia direct sikit. Not more than 2. Kan senang? Not more than 2. Maksudnya 2 masuk. Betul? Faham ya? Jelas Boleh. Okey, jadi macam mana kita nak buat bila dah ada macam ni? Kita kena kira kebarangkalian dia. Okey, macam mana nak susun? Iaitu P. Ni sama, dia sambungan yang lepas binomial sama je. Okey, dia nak cari apa? Kebarangkalian kan? Kebarangkalian lebih daripada 2 gagal. Maksudnya, ini dia. Maksudnya, P X equal to 0 plus P X equal to 1 plus P X equal to 2. Boleh? Dapat Boleh sir. Okey. Yang ini formula hari tu N C R P R Q N tolak dengan R. Awak pun dah terhafal kan benda ni kan? Betul tak? Dah terhafal lah kan formula ni kan? Okey, lepas tu kira-kira. Alright, jom kita buat sama-sama yang ni. Okey, kita tengok P. Alright, P dekat situ. Di situ pula dah. Okey, kita ambil yang kosong dulu. Okey, N adalah 6, C kosong. P adalah 2 per dengan 5 kuasa kosong. 3 per dengan 5 kuasa 6. Tambah kosong C, kosong C 1. 6C 1, 2 per dengan 5 kuasa kosong. 3 per 5 kuasa kuasa kosong. Kuasa 1 lah. Kosong pula dah saya pergi hafal itu. Kenapa jadi begitu sepunya ni? Okey, kuasa 1. Okey. 3 per 5 kuasa 5. Tambah 6C 2. Okey, 2 per dengan 5 kuasa 1. Okey, 3 per 5 kuasa 5. Okey. Cuba tekan satu-satu. Yang ni tekan letak bawah. Okey, saya ada saya tak tahu korang guna kalkulator apa? Dayah guna kalkulator apa? Saya guna Olympia sir. Olympia. Awak ada ni tak? Distribution 3. Binomial. Oh, ada binomial lah. 4. So, masukkan apa ni? Least ke variance. PD apa? 4. Janganlah. Kira macam biasalah. Manual. Okey. Binomial. Okey, PD X. X equal to, saya cuba kosong. And dia adalah 6. P dia adalah 2 per 5. 2 per 5. Okey, terus dapat jawapan. Betul 0.04 67. Betul ke? Betul tak?
Dayah ada soalan? Yang X tu pun boleh ubah kan? Ya, betul. Lepas tu yang R tu ratio Bukan ratio. R adalah pilihan. Oh, maksudnya R dengan X sama lah rasa. Betul? Ni kan R. X equal to R. Oh, X equal to R. Okey. Saya tukar bahasa dia. X ni kan disebut tadi pelajar. R tu adalah pelajar yang dipilih. Jadi, oh, pelajar sama dengan pelajar. Faham ke? X tu adalah pelajar. R tu adalah pelajar yang dipilih. Faham? Faham kan? Okey, maknanya X tu adalah bilangan pelajar. Yang dipilih berapa orang? Kosong. Tak ada. Boleh faham? Maknanya apa ni tadi? Dia kata yang gagal adalah yang gagal kan? Maksudnya kosong gagal. Faham tak? X untuk keadaan yang pertama. Ni keadaan yang pertama ni maksudnya adalah pelajar kosong yang gagal. Tak ada yang gagal. Okey. Atau kalau disebut atau add atau dia kena jadi tambah. Sebab tu jadi tambah kat sini. Atau seorang gagal. Macam mana keadaannya? Pelajar dalam keadaan di mana seorang gagal. R1. Faham Dayah? faham saya. Atau dua orang gagal. Dua orang gagal. Nampak? Dua orang gagal maknanya X R2. Jadi sebab tu kita masukkan R kat sini. Boleh masuk dalam formula. Okey, sama jawapan ni. Okey, boleh guna. Sama. Ya, berapa? 6. Di X 1. 1, 6. Kalau korang tak boleh guna ni, pakai manual je. Manual maknanya kena tekan tu. Calculator. 6. P adalah 0.4. Betul? Terus boleh dapat jawapan lah. 0.1. So, kalkulator ni lagi bagus rasa. Kalkulator yang seguna ni lagi bagus Yang seguna? Actually yang ni dia kurang advance berbanding dengan yang baru tu, EX tu. Kan calculator Casio EX tu kan? Awak kalau tekan, okey, kejap. Awak tekan Olympus. ST equal distribution. Bukan? ST. Ni saya kena tekan SD. Bukan. Tak boleh. ST bukan, tak boleh. Dia kena base memang tak dapat. Kalau yang ni tak boleh guna. Eliana pakai yang mana? Kalkulator apa? Yang kelabu tu. Yang ni. Ha. Kelabu yang putih. Okey. So nampak yang ni kelabu. Yang ni macam hitam sikit. Kelabu gelap ni Tapi memang yang ni kena manual lah. Kena kira manual. Kan? 6C. Okey. 6. Lepas tu tekan shift. Tekan C. Tekan 1. Lepas tu darab. Apa ni? 2/5. Kan? 2/5. Kuasa apa? Kuasa 1. Kan? Kuasa 1. Darab dengan 3/5 kuasa 5. Kuasa 5. Kena tekan manual lah. Okey, 0.1866. Dayah kena tekan manual lah. Boleh Dayah? Dapat. Tekan manual lah. Dapat. Boleh? Okey, satu lagi. Okey, saya tekan yang ni. Cepat. Okey, ada satu tukar jadi berapa? 2. Okey, 2. Yang ni jadi 2 lah ni. Okey. Jangan salah tekan kalkulator yang ni Okey, 6. Betul, 6. Betul 4, yes.
Okey, 0.31104. Okey, so kita kena tekan kalkulator ni. Kita tekan tambah 0.0467 tambah dengan 0.1866 tambah dengan okey, berapa? 0.31104. 0.31104. Dapat tak jawapan dia? Tepat. Yes, perfect. Tepat sekali. Okey, jawapannya 0.54434. 0.5443. Ambil 4 decimal point guys. Boleh? Ambil 4 decimal point. Okey Dayah, ada soalan lagi? Dayah ada soalan? Nampak raise hand daripada tadi? Okey, dapat tak? Beres? Okey, Eleanor, okey, dapat? Alright, Dayah dapat tak? Yang ni kena cekap lah, tekan kalkulator. Dah terkeluar pula Dayah. Okey. Alright. Okey. Macam mana? Pun tak stabil juga line Dayah. Okey, baik. So, kita dah nampak sini. Faham setakat tu? Eleanor? Okey, beres? Yang ni kita dah belajar minggu lepas kan? Okey, yang ni kita dah belajar minggu lepas. So, kita dah faham tentang ini. So, tak ada masalah. Okey, yang kedua, yang B. Jika terdapat 200 orang pelajar tingkatan 5 dalam sekolah itu, cari min dan sisihan piawai bilangan pelajar dalam yang gagal dalam bahasa Inggeris. Macam mana ni soalan dia? Okey, ambil guna marker warna biru supaya senang nampak beza. Terdapat 200 orang pelajar. Okey, dalam tingkatan 5 dan sekolah, cari min dan sisihan piawai bagi bilangan pelajar yang gagal dalam bahasa Inggeris. Baik, macam mana sebenarnya kita nak kira dia? Okey, macam mana kita nak kira dia? Sekarang kita tengok mu. Okey, mu adalah apa? Okey, mu adalah apa? Mu, min kan? Min ni adalah mu. Mu sama dengan NP. Okey, dalam kes yang B ni, N dia apa dia? Elena. N dia adalah 200. Yes, N adalah 200. Nampak Ini adalah 200. Jadi maknanya N adalah 200. P kita adalah tak berubah. P tetap sama. P adalah apa tadi? 2/5. Kita terus ambil saja 2/5. Okey, nampak? Faham So, kita darab dia, kita akan dapat apa? Kita akan dapat apa? 80. Dapat 80. Okey, dia kata yang gagal cari bilangan yang gagal. Kalau dia kata dia nak yang berjaya, maknanya kita kena darab bukan P Kita kena darab Q faham? Yang ni maknanya gagal ni. Ini yang gagal ni. Gagal English. Boleh? Nampak? Faham Okey. So, mu kita dah dapat. Bila mu kita dapat, maka kita boleh cari sisihan piawai dia. Sisihan piawai apa? Sisihan piawai adalah standard deviation. Standard deviation adalah ada spoiler ke tak ada? Ada kuasa 2 ke tak? Tak ada. Standard. Standard. N, P, Q. Ini kan? Standard. Tak ada ni. Alright. Jadi, NPQ. NP kita dah dapat. Nampak tak? NP kita dah dapat.
Okey. NP kita dah dapat berapa? 80 kan? Kita dah dapat 80. So Q adalah Q yang tadi, iaitu 3/5. So kita darab, lepas tu kita bahagi dan kita punca kuasa. So maknanya 80 didarab dengan 3/5. Okey, punca kuasa. Answer. Jadi 6.928. 28 jadi 3. Okey, faham? Just guna formula sahaja. Okey Dayah? Dayah punya internet okey ke? Tadi tersekat, sir. Sangkut. Allah. Okey. Baru je baru habis explain. Tak apa, kita akan terus pergi kepada soalan 1. Kita boleh mudah boleh dapat dia punya ni. Allah. Kejap. Kejap, sini. Okey, setakat ini ada soalan tak? Dayah ada soalan Dayah? Kenapa? Sekejap. Kenapa Yang ambil 200? tu 8/5 Apa? Yang setulis tu 80/8/5 Tak. 3/5. Q. Q kita. Ni. Q yang ni. Formula dia NPQ. Di mana NP kita ni sini. Mu. Okey, mu kita dapat daripada sini min n adalah 200. Terdapat 200 orang pelajar tingkatan 5 dalam sekolah itu. Cari min bagi sisihan piawai bilangan pelajar yang gagal dalam bahasa Inggeris. Maknanya kita nak dapatkan min, kita ambil formula mu sama dengan NP. N adalah jumlah pelajar. Berapa yang dia bagi? 200. Faham? P adalah yang kebarangkalian gagal. Sebab dia nak yang gagal. Jadi kebarangkalian gagal adalah 2/5. Nampak? Faham? Darab je. Terus dapat 80. Maknanya daripada 200 orang, 80 orang gagal bahasa Inggeris. Ramai tak Dayah? Ramai, sir. Ramai. 80 orang gagal. Okey, jadi cikgu dia kena pening kepala. Kena buat sesuatu. Okey, jadi tadi kita perasan W tu, mu tu adalah NP. Perasan tak? Dia adalah NP. Jadi daripada sini dia nak sisihan piawai. Bila kita nak sisihan piawai, kita guna formula ni. Standard deviation. Okey, maka kita terus gantikan NP tu jadi 80. Faham ke? Sama je kan? NP adalah 80. Jadi 3 darab 3/5 dapatlah ni. Punca kuasa dapat 6.93. Okey. Faham dah ya? Sir, yang 80 tu 80 tu mu, NP. NP ni mu. Ini mu. Faham ke? Semula. Okey, sebenarnya ini NP kan sama dengan mu. Mu kan sama dengan NP. Mu kan dapat tadi 80 ni. Alah, sini ada ni sini. Ini. Mu sama dengan NP. N adalah dapat 80. Kan? Faham ke? Boleh terus apply je. Tak payah tiru balik. Ya? Dia boleh terus apply je. Boleh, terus masuk je. Kalau macam ni dia bagi kan, dia letak kan. Boleh masuk terus. Tak ada masalah. Tak ada siapa nak marah. Boleh. Okey. Boleh Okey. Boleh. Baik. Jom kita tengok soalan 1 dulu. Supaya tak pening. Kan soalan 1. Kejap. Sir, kebarangkalian memang tulis dalam perpuluhan ni? Apa? Kebarangkalian memang tulis dalam perpuluhan ni?
Boleh dalam pecahan dan juga perpuluhan. Kalau standard deviation pun boleh dalam pecahan dan juga nombor perpuluhan. Biasanya nombor perpuluhan lah Dayah. Dia lebih familiar dengan nombor perpuluhan. 4 decimal point ni macam ni. Ni dia. Boleh 4 decimal point. Kalau boleh bagi dalam pecahan, ini kebarangkalian juga ni 25 ni. 25 kebarangkalian juga. Jadi kalau dalam pecahan. Kalau boleh pecahan lah. Kalau decimal point, buat dalam decimal point. Boleh Dapat. Faham je? Okey, baik. Supaya lebih mudah untuk faham lagi, tengok soalan 1. Contoh soalan 1. Lama nak boleh terangkan satu-satu ni. Kan? Okey, kejap. Sebab tu saya kata, tajuk ni kena tumpuan. Kan? Dalam WhatsApp saya dah bagi tahu warning siap-siap lah. This need the focus. Perlu fokus. Okey, soalan 1. Saya letak sebelah sini senang. Okey. Okey, nampak ke soalan 1? Satu pemboleh ubah rawak distrik X mempunyai min 3 dan variance adalah 2. Jika X B adalah NP, carikan nilai P dan nilai N. Korang faham tak? Okey. Alright, apa yang dia bagi? Okey, dia nak ini. Okey, X binomial and P. Okey. Pemboleh ubah. Dia bagi min. Min adalah mu. Mu adalah 3. Variance adalah kuasa 2 sama dengan 2. Faham tak? Sebab tu kena recognize. X kuasa theta tu kuasa 2. Dengan theta tak ada kuasa. Okey, boleh? Faham je? So macam mana nak cari P dengan N? Dia nak cari P dengan N. Okey, kita pecahkan formula dia. Dapat ni? Boleh? Dapat, sir. Dapat Okey. Macam mana nak cari dia? Senang saja. Okey, pecahkan mu ni. Mu kita tahu dia adalah NP. Kan, dia adalah NP dan kita tahu dia adalah sama dengan 3. NP. Yes. NP. Variance adalah NPQ. 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 Jadi dekat sini, NP ni boleh masuk sini, betul tak? Betul. Boleh masuk sini terus. Kita masuk kan? Kita boleh cari Q. Maknanya 2 sama dengan 3 ke Q. Q, betul? Di mana Q kita boleh dapat Q sama dengan 2/3. Betul? Betul? Q sama dengan 2/3. Apa kaitan Q dengan P? Apa kaitan dia? Tolak 1. Okey, bagus. Jadi maknanya kalau Q adalah 2/3, maka kita tu dapat P. P sama dengan 1/3. Dapat? Faham? Jelas? Clear? Okey. So P dah dapat. N pula macam mana? Patah balik dekat sini. Kan? N P sama dengan 3. So N ni adalah per dengan 3 sama dengan 3. So N sama dengan apa? 1. Berapa? 9. Boleh lagi dia careless tu kat situ. Dayah. Halus. Okey. Faham ke? Faham, sir. Jelas? Clear? Okey. Mudah tak sebenarnya? Clear. Mudah je. Mudah. Kena buat lagi soalan dia ni. Kena buat lagi. Tapi korang okey lagi? Kena rehat dulu. Okey, sir. Okey je. Okey
Boleh? Masih mampu? Masih. Dah, saya dah kata yang ni memang kena fokus, kena bagi tumpuan. Kalau tak memang dia boleh jadi salah faham. Dia simple je sebenarnya, kalau dah faham insya-Allah senang je. Boleh Kejap saya bagi dekat. Alright. Okey, contoh ni pun dah dapat dah, mudah ni. Okey, kita nak tengok soalan nombor apa. Sekejap. Okey, saya rasa kita kena buat soalan nombor 2 juga kan? Supaya lebih nampak soalan nombor 2 tu. Sekejap saya ambil gambar dulu. Saya rasa tak sempat juga nak masuk normal ni, normal distribution. Kalau saya masuk normal terus sekarang, nanti korang pening. Lagi korang pening. Kan, yang ni kena slow-slow je nak ajar ni. Inilah tajuk dulu sepenaja anak murid saya. Seajar. Dia orang langut dia. Korang faham ke tak faham ni? Dia orang nak kata faham, macam tak faham. Dia orang nak angguk, macam tak angguk. Kan, masa pun dah time ni, saya pun tak ajar terus. Kan, ada 1 tahun tu. Kan, dah puas ajar, memang tak dapat. Tapi nak buat macam mana kan? Kadang-kadang bila kita mengajar, tidak semestinya semua benda yang kita ajar tu pelajar akan boleh dapat tau. Sebab apa? Yang bagi ilmu tu bukan saya tau. Saya pernah bagi tahu. Yang bagi ilmu tu bukan saya. Tapi ilmu tu Allah yang bagi. Sebab tu saya tak rasa ilmu yang saya ajar ni adalah ilmu saya. Kan, ilmu ni adalah Allah punya. Dia pilih pada siapa dia nak bagi faham. Kan, harap-harap Allah bagi kita faham. Okey Dayang Helena Moga-moga Allah bagi kita faham. Boleh? Amin. Kejap. Alright. Thank you very much for the live stream. InsyaAllah kita akan terus pergi kepada soalan contoh 2. Mana tadi? Okey. Nampak soalan dia? Oh, ini macam mana ni? Okey. Bismillah. Okey, kita tengok sikit-sikit satu-satu. Boleh Ready? Dah ready belum? Soalan muka surat 113 lah. Muka surat 113. Soalan 2. Dah. Ready bagi thumbs. Dah ready bagi thumbs. Dayah okey? Okey, baik. Bismillah. Okey, sekarang kita tengok apa yang dia bagi. Okey, rekod lepas menunjukkan 70% daripada calon yang ambil ujian memandu adalah lulus ujian tu. 70% guys lulus ujian. 70% tu apa? Cepat. 70% adalah 0.7. Berapa? 0.7. 7. Dapat? P adalah 0.7. Okey, dah dapat. Lulus. Okey, dah dapat benda tu. Okey. Dia kata 70% adalah lulus. Okey, bila awak dah perasan benda tu, maknanya awak akan boleh dapat Okey, so P kita dah dapat. So, apa lagi soalan dia? A, kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang calon tu lulus daripada sampel 5 orang calon yang dipilih secara rawak. Okey, dia ambil 5 orang calon, seorang lulus. Sekurang-kurangnya seorang yang lulus. Okey, sekurang-kurangnya at least one candidate will be lulus. Maknanya X boleh jadi 0, boleh jadi 1. Betul tak? Betul ke? Betul. Pelajar tu adalah X kan?
Boleh jadi kosong, boleh jadi satu. Satu. Nampak? So nilai N kita apa sekarang? N adalah 5. Faham? N adalah Faham. 5. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat sekarang? Kita kira-kira masuk formula. Betul? Masuk formula. Okey, ni soalan nombor apa ni? Exercise 6. Exercise 6. Mana exercise 6? Okay. Ya. At least. Kan soalan dia kata kurang-kurangnya Sekurang-kurangnya seorang seorang lulus kan? Maksudnya Ya? bukan ke dia nak lebih dari, Lebih besar pada satu. maksudnya paling kurang seorang. Saya rasa. Sekurang-kurangnya seorang. Maknanya boleh jadi seorang, Lebih dari 2, satu. 3, 4, 5 kan? Mm-mm. Maknanya kurang-kurang seorang. Oh ya, betul. Salah. Okey, betul. Betul Dayah. Okey. Maknanya bukan 01. Kan sekurang-kurangnya seorang yang lulus. Boleh jadi seorang, boleh jadi 2, boleh jadi 3, 4, 5. Maknanya maknanya dekat sini P X more than 1. Betul tak? More than 1. Betul. Okey, bila more than 1 maknanya kita nak kena kira X ni maksudnya P X sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2 tambah banyak kerja. Okey, jadi cara mudahnya adalah 1 tolak dengan PX more than 1. Betul? PX kosong. More than 1 pula dah. Less than 1 lah. Less than 1. Kan? Less than 1. Maksudnya kalau less than 1 adalah kosong lah. Kosong kan? Kira kosong je. Mudah sangat ni. Maknanya 1 tolak dengan P X sama dengan kosong. Betul? Kan kurang Betul. pada 1 kosong je kan? Mm-mm. Okey. Terima kasih Dayah. Dah faham lah tu. Okey. Tengok sir pun boleh salah faham kan? Tak ada, saja test sebenarnya. Saja backup. Okey, baik. So bila nampak macam ni, okey, jadi 1 tolak dengan kosong. Senang lah. Jadi 1 tolak dengan NCR. Okey. Tulis dulu formula dia. NCR P kuasa R Q kuasa N tolak dengan R. Okey. Jadi sini N dia adalah 5. C R dia adalah kosong. Di mana P adalah berapa tadi? 0.7 0.7 kan? Kuasa kosong darab dengan 0.3 kuasa 5. Macam tu. Okey, jadi tolak dengan dapat berapa? Cuba tolak terus. Korang dapat apa jawapan? Dapat apa jawapan dia ni? Dapat apa? Jangan tekan tadi. Ada lagi. Okey, cuba. P dia adalah 0.7. 0.7. Ni dia adalah berapa tadi? 5. Okey. Bukan 5. Kosong. Okey. N dia adalah 5. P dia adalah 0.7. Ya? Woi. 0.0023. Okey, 1 tolak dia. 1 tolak dengan answer. Okey. Berapa tadi yang lama?
Okey. 1 tolak 0.0 3 kali. 1, 2, 3. 0.00 0, 2, 4, 3. Betul ke saya tu? Betul kan? Okey, 1 tolak dengan dia. 0.00 2, 4, 3. Sama ke jawapan dengan saya? 0.997. Okey, 0.9976. Dapat? Eleno, dapat? Dayah dapat tak? Lambat sikit. Kalau tekan guna kalkulator guna tangan ni cepat sikit. Ni pakai skrin ni, Allah. Memang Dapat. nampak kan sesara saya nak tekan. Okey, Dayah macam mana dapat Dayah? Dapat sir. Okey, so dah dapat yang ni. Okey, yang ni dah dapat. Alright, so bila kita dah faham yang ni, kita pergi pada soalan B. Okey, nilai min dan sisihan piawai jika calon yang lulus jika 200 orang calon mengambil ujian pada suatu masa tertentu. Okey, 200 ini adalah apa? Adalah N. Okey, kita tahu min, mu. Apa dia? NP. Senang dah. Senang kan kalau soalan pasal mu ni kan? Okey, di mana 200 darab dengan 0.7. Simple je. Dapat apa? 200 darab dengan apa? 0.7. Okey. 140. Betul? Ya. Betulkah jawapannya? Yes. 140. Sama tak dengan sir? Sama sir. Sama sir. Sama. Okey, baik. Mu dah dapat. Sekarang kita nak apa dia nak? Dia nak sisihan piawai ke variance? Dia nak sisihan piawai, standard deviation. Standard deviation adalah yang tak ada spoiler kan? Tak ada kuasa 2. So, ini punca kuasa NP NPQ. Q. Boleh? Dah terhafal dah formula ni. Kan? Betul tak? Dah terhafal sendiri dah. Okey, ni jadi mu masuk je kat sini. Jadi 140 darab dengan Q. Q adalah 0.3. Kan? Okey, 140 darab dengan 0.3. Punca kuasa. So, dapatlah 6.48. Okey, 1. 6.481. Perfect. Okey. Dapat guys? Inilah soalan contoh 2. Boleh? Faham? Jelas? Clear? Dapat? Okey. Dayah ada soalan? Dapat. Senang kan sebenarnya kan? Simple je sebenarnya soalan dia. Simple je. Cuma mungkin kalau kita tak perhati, kita boleh terkeliru. Maknanya soalan A dengan soalan B tu dia tak berkait sebenarnya. Perasan tak? Dia tak berkait. Kalau tak boleh jawab A, B masih lagi boleh jawab. Betul? B masih lagi boleh jawab. Tak ada masalah. Okey, kalau tak silap sir ni soalan ni dia ambil contoh dia ni adalah soalan exam juga ni. Soalan exam sebenar juga. Beginilah bentuk soalannya. Boleh guys? Faham je? Ada soalan tak? Adakah ada soalan? Dayah tak stabil sangat ni dia punya internet tu. Kejap masuk, kejap keluar. Okey. Alright, dapat Dayah? Beres
Macam dapat tak dapat. Macam ni. Okey. Dapat sir. Dapat Alright. Okey. Jom kita tengok latihan soalan 7. Kita habis pukul apa? Kita habis pukul 10 suku sepatutnya. Dah nak habis lah. Kan? Dah nak habis ni. Dah nak habis masa. Nak tengok soalan lagi ke? Nak. Elena macam mana? Satu soalan lagi boleh? Nak. Orang nak tengok nak saya explain soalan contoh tu ke ataupun kita ambil soalan lain? Ambil soalan contoh. Mana sir? Soalan Kejap. Saya tengok soalan contoh. Saya kena explain. Soalan contoh tu kena explain. Ini ada unsur kebat sikit. Kejap. Kejap, ambil nafas Okay, dulu. sir. Tenang dulu, kejap. Saya ambil gambar dulu kejap. Okey. Dah juga ada scanner ni. Okey, contoh tu saya kena explain juga. Lebih kurang je sebenarnya. Kalau dah faham tu tak ada masalah dah ni sebenarnya. Cumanya saya nak explain pasal nilai N tu. Nilai N dia tak boleh. Adalah sebab dia. Nantilah. Saya explain lagi. Sudah prepare benda ni dulu. Kejap. Waktu awal-awal lagi saya dah scan ni. Alright. Okay. Okay, muka surat 113. Contoh yang dia bagi tu. Alright. Ini dia. Bismillah. Okay, yang ni sekat dulu. Okay. Sekejap saya ambil contoh yang dia bagi. Okay, copy image. Alright. Tak apa, yang ni kita letak tepi sini. Sebelah dia. Supaya kita nampak apa yang kita cuba cari. Okay. Ready? Dah. Nampak Nampak? Ready, sir. Ya? Tak share screen lagi? Sudah share? Dah Nampak Beres? Beres? Okay. Soalan latihan 7. Latihan 7 contoh 1. Okey, sebenarnya tak ada beza sangat pun. Dia tak ni sangat pun. Okey, cumanya kita kena tahu apa itu P, Q dengan N dia. Itu benda penting. Okey, jom kita perhatikan apa yang dia bagi. Sebuah kilang menghasilkan komponen elektronik, 10% daripada komponen tersebut rosak. Okey, rosak. Maknanya rosak tu adalah berjaya. 10% maknanya 0.1. So P equal to 0.1. Dapat Jadi maknanya Q kita adalah 0.9. 0. Betul? Dan nilai N kita adalah tak tahu lagi. Bergantung pada soalan. Tengok soalan. Okey. Soalan A. Jika seorang juruteknik memilih 100 komponen itu secara rawak untuk diuji, cari min dan sisihan piawai. Min adalah mu dan sisihan piawai adalah bagi komponen yang rosak. Maksudnya dia ambil N sama dengan 100. N sama dengan 100. Boleh? Nampak? So, senang ni. Mu sama dengan NP.
Masuk value 100 darab dengan 0.1. Dapat apa? 10 kan? Contoh ada sebelah. Okey, dapat? Beres? Okey. Dapat. Simple je kan? Okey. Standard deviation, standard, tak ada spoiler. Okey, jadi dia punya rasa ini tu mu P. Mu Q. Tak payah ubah-ubah lah. Nanti, tak apa, nanti korang faham, nanti korang tahulah. Boleh masuk mu kat situ. Okey, baik. Sekarang baru nak hafal kan? Baru nak hafal formula, betul tak? Kita kena selalu tulis. Kan? Setakat ni berkesan lagi teknik yang saya ajar tulis dan guna. Berkesan kan? Jadi awak ada apply dekat tajuk-tajuk lain tak? Subjek-subjek lain tak? Ada apply tak benda tu? Ada. Jadi Eleno? Jadi? Saya apply dalam maths. Sebab tu saya kata orang yang terror at maths biasanya nak akan terror subjek lain. Sebab teknik daripada maths tu dia boleh guna. Okey, cumanya masalahnya ramai pelajar yang tak tahu teknik cara yang betul dalam maths. Yang itulah yang kita kena bagi tahu. Okey? Baik. Sekarang ni masukkan saja Q sama dengan punca kuasa. NP kita dah dapat dia adalah 10, maka Q kita adalah 0.9. Maka kita akan terus dapat berapa? 90. 90? 3. 3. 9 punca kuasa. 0.9 dah 10, 9 punca kuasa. Alah congak je. Congak je lah ya. Kan. Alah congak je boleh terus dapat. Okey. Dah dapat ni Beres. Okey. Ini yang sebenarnya saya nak tunjuk. Yang B tu. Okey, ready? Yang ni dah tak ada masalah kan? Yang ni kita belajar hari ni. Ini kelas kita hari ni mu dengan standard deviation. Okey. Yang B ni adalah yang kelas minggu lepas. Dayah dah tengok video dia? Dah? Ke belum lagi? Belum, sir. Patutlah terkial-kial. Okey. Biasalah dia live tu lebih senang, lebih cepat tangkap sikit kan daripada video-video ni lambat sikit lah awak nak tengok. Kena ambil masa, kena cari masa dulu kan nak tengok kan. Okey, baik. Yang B. Carikan bilangan komponen yang minimum supaya kebarangkalian memperoleh sekurang-kurangnya satu komponen rosak adalah melebihi 0.8. Korang faham tak apa yang disebut? Saya kalau baca sekali memang tak faham. Kan? Saya ni memang tak pandai pun. Kan? Sebab tu saya rasa saya tak pandai pun. Kan? Jadi saya kena baca banyak kali. Okey, cuba faham dulu. Cari bilangan komponen yang minimum. Okey, bilangan komponen yang minimum. Kita gariskan yang minimum supaya kebarangkalian memperoleh sekurang-kurangnya satu komponen rosak adalah melebihi 0.8. Maknanya sekurang-kurangnya satu yang rosak. Maknanya boleh jadi yang rosak sekurang-kurangnya satu. Cuma yang P sekurang-kurang X sekurang-kurangnya atau sama dengan 1. Sama dengan, bukan sama dengan, sebab dia melebihi. Perkataan melebihi. Lebih. Maknanya lebih besar daripada 0.8. Faham ke? Dapat tangkap tak apa yang saya tulis tu? Dapat jadi sebenarnya menjadi masalah pada pelajar benda ni Inilah yang menjadi masalah ni. Ini ni. Mamat ni. Okey. Kita jadi confused sikit. Bila kita tak biasa dengan soalan. Sebab tu saya kata. Kalau tak biasa dengan soalan, awak akan tak biasa dengan benda ni. Nak jadi more than ke, less than ke. Kan? Jadi, panduan sini mana saya nak bagi benda nak suruh jadi mudah. Kena faham dia punya ayat dia juga. Macam mana pun. Ya Elena? Saya pening dekat sekurang-kurangnya dengan melebihi tu. Okey.
Semula kita ambil Okey, cari bilangan komponen yang minimum. Okey, dia nak bilangan komponen minimum supaya kebarangkalian memperoleh sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya 1. Kurang-kurang 1. Maknanya tidak boleh kurang daripada 1 lah. Dia mesti lebih pada 1. Faham tak, Leno? Kurang-kurangnya seorang datang jumpa saya. Faham tak? Kurang-kurang seorang datang jumpa saya, boleh tak? Maknanya kurang-kurang seorang. 2 orang boleh? 3 orang boleh? Faham ke? Faham. Okey, jadi maknanya kurang-kurang seorang. Maknanya paling tidak 1. Kan? Paling tidak 1. At least 1 lah. Bahasa Inggeris at least 1. Faham ya, Leno? Bahasanya lebih mudah faham sikit. At least 1. Okey, kurang-kurang 1 komponen. Okey, komponen rosak adalah melebihi. Dia kata lebih kepada 0.8. Maknanya dia nak lebih pada 0.8. Maknanya dia tak boleh sama dengan 0.8. Jadi tak boleh ada tanda sama. Dia mesti tanda lebih besar pada 0.8. Kalau dia kata rosak sama dengan 8. Okey, komponen yang rosak adalah 8. Maknanya sama dengan. Faham kat situ? Sekarang, dia kata sekarang lebih pada 8. Jadi mana kita kena buat? More than 0.8. Boleh? Dapat Okey. Dapat. Tricky sikit. Ni tricky sikit. So, daripada sini sebenarnya. Ya. Dah ya? So N dia 200 lah kan? N dia kita tak tahulah. Kita kena cari bilangan komponen. Tak boleh guna yang dekat atas ya, sir? Bilangan komponen minimum. Maknanya inilah yang dia nak cari. Dia nak cari N lah. Sekarang ni dia nak cari N yang minimum. Paling kurang. Faham? Atas dengan bawah soalan dia tak berkait sir. Atas dengan bawah. Kalau ikutkan soalan ni tak kait lah. Dia ni kait info saja. Dia kait info saja. Info saja kait. Info berkaitan. Boleh? Dapat? Okey. So, daripada sini, maka kita kena buat ni. Okey. Maknanya, takkan kita nak ambil 1, lepas tu 2, 3 kita tak sampai habis kan? Kita tak tahu. Jadi maknanya, kita ambil yang kurang pada ni. Maknanya, kita tukar ni. Jadi 1 tolak dengan P, X, less than 1. Betul? Less than 1 equal to maksudnya ni adalah equal to 0 lah. 1 tolak dengan P, X sama dengan 0 lah. Nampak tak? Faham tak yang ni? Faham tak yang ni? Boleh Dapat? Takkan kita nak kira 1, 2, 3 sampai ke N. Kita tak tahu N tu berapa. Kan? Jadi kita kena buat, kita balikkan dia. So 1 tolak dengan X equal to 0. Boleh? Macam tadi lah, macam tadi. Okey. So bila dah dapat gitu, kita masukkan dalam formula. Guna formula. 1 tolak dengan Allah, yang tulis lagi. NCR PR Q N tolak dengan R. Okey. N berapa N? Tak tahu. C. Lepas tu 0. Kan? Ini adalah 0.1 0.9 N. 0.8. Okey. Sinilah trik dia ni yang saya nak bagi tahu ni. Lepas tu saya kena explain ni. Okey, NC kosong. Dapat kira tak tekan kalkulator? Boleh. Macam mana nak masuk N? Tapi dia memberi maksud tertentu. Sebenarnya apa saja 5 C kosong sama dengan berapa? 1. 100
100 C kosong sama dengan 1 juga. Itu trik dia. Faham Faham ke? Jadi ini adalah sama dengan 1. Boleh nampak? Okey, 0.1 pun jadi 1 juga. 0.1 pun jadi 1 juga ni. Jadi 0.9 kuasa N. 1 tolak 0.9 kuasa N. Okey, jadi 1 tolak dengan 0.9 kuasa N. 0.8. Ni. Jadi 1 bawa ke sana. Guys, 1 bawa ke sana. Ni, bawa sini. Dia jadi macam mana? 0.9 N. Susah bawa macam tu. Satu-satu. Okey. Ni bawa jadi tolak. Jadi 0.8 tolak dengan 1. Ni negatif 9 negatif 0.9 kuasa N. Betul? Okey, ni akan jadi negatif 0.2. Betul? Okey, negatif 0.9 N. Dayah ada soalan? Tak ada? Okey, ini negatif nak potong. Sabar. Kena buat apa ni? Kalau kita buang negatif ni, apa yang berlaku adalah dia punya simbol akan terbalik. Simbol akan terbalik. Begitu. 0.2. 0.9 N. Dapat guys? Dapat sir. Okey, dia jadi terbalik gitu. Okey, sekarang ni melibatkan kuasa N ni. Nak guna apa? Boleh tak guna indeks? Tak boleh kan? Kita kena guna log. Dekat dalam tajuk ni pun dia masuk log. Kadang-kadang saya kena, alamak, ini pun masuk log. Tak puas hati sungguh. Okey. Log saya pun masih lemah. Yes, kena guna log. Sebab tu saya kata, tajuk log memang sangat penting. Log 10 0.9 N. N bawa depan. So, yang ini adalah 0.2. 0.2. Log Log 10 0.2. So, bawa naik atas. So, N 0.9 bawa ke sana. So, jadi kecil log 10 0.2 bahagi log 10 0.9. Nampak tak guys? Nampak sir. Kan dia akan jadi begitu. Okey. Tekan calculator. Dapat apa? $15.28. Okey, log 0.2 bahagi kenapa jadi gitu? Log 0.2. Ini tak tukar. Okey. Log 0.2 bahagi log 0.9. Apa sama error? Apa yang salah? Apa yang silap? Okey, dapat apa? 15.2? 8. Okey, 15.28. Okey, baik. Ini adalah N adalah lebih kecil daripada 15.28.
Okey, lebih kecil daripada 15.28. Jadi paling kecil, lebih kecil? Kejap. Jawapan ni lebih besar kan, sir? Lebih besar. Negatif, ni kejap. 0.8 tolak ni jadi negatif. Okey, negatif ni kiri kanan buang. More than. Rasanya tak payah tukar simbol kan, sir? Tak payah terbalik. Betul. Tidak terbalik. Kan betul. Dia tak terbalik sini. Sebab dia kiri kanan kan. Okey. Kalau kita bawa dia, kita bahagikan dengan negatif 1. Kat sini barulah yang ni Tukar simbol. nanti barulah tukar tanda. Sebab ni bukan perkali, ni kuasa ni. Kuasa dia N, betul tak? Betul. Okey, maknanya sesilap yang tu. Okey. Betul, tak terbalik. Alright, so N sama lebih besar pada 15.28. Okey, perkataan dia dekat sini, dia kata minimum. Ni ala-ala kebat ni sebenarnya soalan dia ni. Okey, dia kata nilai N yang minimum. Nilai N minimum. Okey, mesti lebih daripada 15.28. Okey, macam mana kita nak declare? Nilai N dia mesti nombor bulat. Jadi nombor bulat paling dekat adalah 16. Nampak guys? Nombor bulat paling dekat adalah 16. Okey, 15.28 kan dah lebih 15. Jadi dia ambil 16 sebagai dia punya jawapan. Boleh guys? Kalau tak silap sebanyak soalan ni rasanya pernah ini adalah soalan clue SPM ni kalau tak silap memang menimbulkan kontroversi lah ni soalan ni. Pelajar confuse. Kan dia buat rasa macam betul tapi sebenarnya salah kat akhir ni. Ramai pelajar dia confuse dekat last. Okey, boleh dapat. Faham dah ya? Faham Faham, sir. Sebenarnya soalan macam ni jarang-jarang masuk ni. Tapi dia jadikan sebagai contoh supaya kita nampak solution ni macam mana. Boleh? Berapa markah ni kalau tak silap situ 1 2 3 markah je. Sini 3 markah, atas ni 2 markah. 1 2. Jadi maknanya markah total semua 5. Dari atas ke bawah ni 5 markah. Kan dia begitu. Boleh, beres. Nampak jelas clear Ya? Yang NCO ni kan, kenapa dia jadi 1 sir? Yang ni. NCO kenapa dia 1? Okey, Daya cuba tekan kalkulator. Cuba tekan. Kejap. Cuba tekan 100 C1. C0. Kita tak buat pilihan pun. Oh. Faham ke? Sebarang nombor, apabila C dia kosong, 1. Boleh faham? Dalam soalan ni, yang inilah yang sebenarnya saya nak terang. Saya nak terangkan benda ni lah. Boleh faham? Dapat 0.1 kuasa kosong tu awak tahulah sama dengan 1. Boleh? Faham? Dapat Okey. Jelas, clear. Okey, itulah sebabnya. Kalau dah tak faham yang ni, macam mana nak kira yang lain? Betul tak? Tak faham yang ni nak kira yang lain macam mana? Memang susah. Tak apa tak dapat kira tu. Tapi don't worry, sebenarnya soalan peperiksaan sebenar dia tidak akanlah terlalu susah sangat. Dia mesti boleh buat. Boleh cuma saya yakin kalau kamu berjaya buat soalan-soalan yang diberikan, macam contoh soalan muka surat 114 dan 115 tu. Okey. Kamu boleh cuba
untuk buat dia sebab dia berbeza-beza 5 soalan tu. Okey, 5 soalan ni dia memberi pengalaman berbeza-beza untuk awak jawab. Okey. Dia punya ni dia sama je, lebih kurang je. Okey, ideanya adalah lebih kurang sama, tapi cara solusinya tu akan lebih kurang. Awak akan nampak sedikit berbeza. Boleh? Okey. Ni muka apa pula ni? Dayah ni. Okey, baik, dapat Okey, faham Elena? Ui, habis masa lama. Sir, Lajak-lajak ni lah masa kita ni. Korang dapat ke tak? dapat. Saya takut korang tak faham apa yang saya explain. Boleh faham Boleh Faham. Boleh. Alhamdulillah. Allah bagi faham lah tu. Kan? Ya. Ya. Taburan binomial ni tak ada graf kan yang macam tu. Taburan binomial. Inilah graf dia. Yang kita lukis minggu lepas. Yang bentuk garis-garis tu. Garis satu. Itu taburan binomial lah tu. Dia tak ada graf yang macam petak-petak tu. Yang kotak-kotak tu. Ha. Sebenarnya graf dia macam line-line tu, yang line tu. Line tu. Ni graf dia boleh lukis macam ni. Ini kalau kita sambung line dia ni, kalau kita sambung line tengah-tengah dia kan akan jadi bentuk macam loceng tu. Dia akan bentuk macam tu. Faham ke? Dia bentuk macam tu. Okey, nanti kita akan belajar pasal graf ni banyak guna dekat normal distribution minggu depan. Okey, minggu depan banyaklah kita akan cerita pasal graf ni. Tapi dalam peperiksaan sebenar, biasanya dia akan minta awak lukis ni je lah. Okey, garis yang palang-palang tu je. Satu garis. Jarang sebenarnya dia suruh lukis graf. Dia biasanya dia suruh cari kebarangkalian dia. Mudah je yang tu. Kalau perasan sebenarnya dia punya soalan senang je. Mudah sangat. Ini. Ini graf dia. Ini. Allah, saya tak besar kan. Ini dia. Nampak? Ini graf binomial. Nampak tak dia tulis binomial X tu? Nampak sir. Inilah graf dia. Okey. Dan minggu depan Soalan kita akan SPM cerita pasal graf loceng. Ini. Benda sama je. Yang tu graf bar, yang ni graf line. Ni minggu depan kita cerita. Okey, apa lagi Hidayah? Soalan? Sekejap, saya pun lupa tanya apa tadi. Lupa pula nak tanya. Fikir. Sir, tengok soalan dekat buku teks untuk bab ni. Buku teks? Buku teks? Tak pernah. Dulu Sir give up ajar tajuk ni sebab buku teks lah. Sebab buku teks punya explanation lah. Kan? Terang. Tak faham. Blur Sir. Kan? Sir. Ya, kenapa? Cikgu saya beritahu SPM nanti lembaga ambil soalan daripada buku teks tapi dia olah sikit je. Dia ambil daripada buku teks? Ambil daripada buku teks? Tak tahu, cikgu saya dah beritahu. Siapa? Cikgu saya beritahu. Oh. Dia kata lembaga ambil daripada buku teks sebab sekarang PKP kan nak ambil soalan lama tu ambil masa. So dia ambil soalan daripada buku teks and olah dia sikit. Okey. Boleh jadi? Boleh jadi. Kan? Boleh jadi dia akan guna buku teks, tak ada masalah. Okey, tapi sebenarnya macam mana pun dia macam ni. Kalau asas awak okey, bila awak pergi kepada soalan buku teks, awak akan okey. Faham ke? Dia macam ni, nak mengukuhkan asas awak, kalau awak guna buku teks untuk kukuhkan awak punya asas,
tak sempat nak kukuh. Awak give up dulu. Faham tak? Awak akan terus give up dulu. Susah sangat soalan dia. Kan? Awak akan give up dulu. Tapi kalau awak faham dulu cara daripada tempat lain, yang macam saya ajar sekarang, kan, daripada apa yang awak ni, apa semua, awak dah faham macam mana cara dia ni. Jadi bila awak pergi kepada buku teks, awak akan tahu buku teks tu nak apa. Dia akan jadi jauh lebih mudah. Faham ke? Dia akan jadi jauh lebih mudah. Sebenarnya cara orang yang membina soalan, okey, saya ada pengalaman dalam membina soalan ni. Biasanya dia ambil je mana-mana. Okey, dia akan ambil mana-mana. Kan, dia boleh ambil. Dia ambil daripada buku teks, dia boleh ambil daripada ni. Tapi soalan daripada buku teks dia olah dalam bentuk peperiksaan. Dia mesti ada level peperiksaan punya kriteria tu. Sebab tu cikgu awak kata kena ubah kan. Dia ambil daripada buku teks, dia akan ubah. Ubah sebab ada standard soalan daripada buku teks, dia kebanyakannya tidak standard peperiksaan. Faham Elena? Okey, jadi kalau macam saya ambil soalan buku teks, saya tak boleh ambil bulat-bulat, saya kena ubah dia dulu. Biar dia jadi level peperiksaan punya. Maknanya macam mana pun dia akan jadi bentuk peperiksaan juga. Macam ni ya. Dia jadi macam ni juga. Faham ke? Dah patah balik macam soalan exam juga. Memang betul. Kalau saya nak bina soalan kan, memang saya akan tengok buku teks juga sebagai rujukan. Supaya saya tak lari jauh daripada kemahuan buku teks. Faham ke? Sebab buku teks ni dibina berdasarkan DSKP. DSKP tu dia adalah panduan. So, soalan peperiksaan mesti berdasarkan DSKP. Siapa yang ikut DSKP dulu buku teks lah. Kan? Faham? Okey, jadi lembaga peperiksaan dia tak ikut buku teks. Dia ikut DSKP. Faham ke? Buku teks ikut DSKP. Lembaga peperiksaan ikut DSKP. Jadi, kalau dia nak buat soalan, dia boleh tengok soalan daripada buku teks dan dia olah. Boleh. Itu tak bermakna dia tak boleh ambil soalan lain. Faham tak? Dia ambil soalan lama-lama, soalan pasir kan, dia ubah jadi soalan baru. Tak boleh? Tak boleh buat macam tu? Boleh kan? Kan? Boleh kan? Sama je. Jadi sebenarnya dia biasanya tidak akan bina soalan tu daripada scratch, daripada kosong. Sebab bila bina daripada kosong, kita akan susah untuk letakkan level soalan tu. Sebagai pembina soalan, dia akan mengalami kesukaran lah untuk letak level. Sebab apa? Dia kena uji dulu, dia kena test. Maknanya dia kena ambil soalan tu, dia kena uji pada pelajar dia. Dia kena masukkan dalam soalan-soalan dalaman ataupun soalan trial exam untuk pelajar dia jawab, dan dia kena buat analisa. Kena tengok soalan ni macam mana, ramai tak yang boleh jawab, ramai kurang ke yang jawab, ni apa semua. Jadi benda tu agak leceh sebenarnya. Kan, tapisan tu agak leceh. Tapisan tu agak leceh kita nak buat. Jadi bila benda tu agak lama nak buat, jadi better kita ambil soalan yang dah sedia ada, kita just alter soalan sahaja. Faham Liano gitu cara dia buat. Okey, bila dia dah alter, lebih mudah lah sikit. Kalau soalan tu dah kita tahu level dia dah level kebat, bila kita alter pun dia masih lagi level kebat. Nampak tak? Kalau soalan tu daripada level level 1 atau level 2, tetap dia akan jadi level 1, level 2. Cuma dia ubah number dan juga soalan tu sikit je. Boleh. So don't worry, insyaAllah sebenarnya buku yang kita guna ni memang berdasarkan buku teks pun. Dia tak lari pun. Elena so don't worry. Jangan risau. Okay. Sebab itulah saya guna buku ni. Kan ada page muka surat berapa, buku teks berapa dia punya rujukan. Buku ni tadi soalan exam kan. Soalan exam dia nak ambil mana,
ikut pada lembaga kan. Buku ni panduan dia buku teks. Buku ni panduan dia buku teks. Jadi faham tak? Jadi kita gunalah dia sebab dia dah overcome apa masalah yang ada dalam buku teks. Dia dah mengatasi masalah-masalah yang ada dalam buku teks. Inilah dia. Sebab itulah saya suggest untuk kamu guna yang ni. Lebih mudah, lebih ringan. Betul tak Eleanor? Kan? Betul tak Handayah kan? Betul. Walaupun sebenarnya kadang-kadang soalan dia tu agak tough juga. Kan? Biasalah. Sebab dia ambil soalan sebenar. Kamu akan rasalah dia punya perasaan menjawab tu. Boleh? Maksudnya kena try buat jugalah soalan buku teks tu. Boleh cuba. Dia gini. Awak kukuhkan dulu asas. Macam contoh awak baru belajar dengan Sir kan? Tajuk ni kan? Okey, awak cuba dulu soalan dalam buku ni. Okey, bila semua rasa dah okey, kefahaman dah okey, bolehlah cuba untuk guna buku teks. Bolehlah cuba jawab soalan daripada buku teks. Tak ada masalah. Kalau tak sentuh langsung pun tak apa. Tak ada masalah. Sebenarnya awak jangan risau. Lembaga peperiksaan, dia sebenarnya dah ni. Okey. Kita kena tahu pembinaan buku teks, dia adalah sebelum format peperiksaan keluar. Jadi dia pun tak tahu format peperiksaan macam mana. Kan? Jadi dia buat berdasarkan tujuan dia adalah untuk pengukuhan asas. Bila soalan dia ni berdasarkan pengukuhan asas. Jadi soalan dia tidak standard peperiksaan. That's why kalau pemeriksa dia nak pembina soalan dia nak ambil daripada buku teks, memang dia kena author pun. Soalan-soalan buku teks. Jadi maknanya kalau awak dah study guna soalan exam, tiba-tiba awak turun ke buku teks, seolah-olah macam daripada level peperiksaan, awak turun balik kepada asas balik. Terbalik level tu Dayah. Kan? Betul tak? Macam terbalik tu. Tapi apa? Tapi kalau soalan kebat buku teks dia susah sangat. Memang? Dari yang sebenarnya. Kenapa dia jadi susah sangat? Sebab soalan tu tak diuji. Soalan tu tidak melalui tapisan seperti lembaga peperiksaan. Okey, buktinya senang. Kalau awak buat soalan peperiksaan sebenar, pernah buat tak? Dia ada perasaan yang sebenarnya kalau susah macam mana pun mesti boleh buat. Betul tak? Susah macam mana pun bila awak tengok jawapan ke cara dia macam mesti boleh buat. Betul? Itu standard peperiksaan. Dia mesti boleh jawab. Kalau buku teks, awak tak boleh jawab sendiri. Lepas tu awak tengok jawapan dia pun awak rasa susah. Macam mana boleh nak jawab macam tu? That's the textbooks. Dia tak ada tapisan seperti lembaga peperiksaan. Dia tak ada tapisan tu. Jadi level dia tu kadang-kadang bercampur-campur. Sebab tu bila awak buat soalan pertama, mungkin senang. Soalan 2 terus melompat jadi susah. Soalan 3 senang balik. Kan? Betul tak? Kan? Dia melompat-lompat kan? Sebab dia tak ada tapisan tu. Soalan peperiksaan lain. Dia tak boleh macam tu. Dia ada peraturan. Ada peraturan untuk diletakkan. So, buku teks ni sebenarnya dia adalah soalan-soalan yang melibatkan asas. Untuk awak kefahaman asas dalam tajuk itu sahaja. Boleh? Faham? Jelas? Clear? Dapat Faham. So don't worry jangan takut Betul lah cikgu awak cakap tu. Memang betul pun. Kan? Ada juga dia ambil dalam soalan buku teks Ada. Memang ada. Okey, beres. Okey, pukul apa dah? Nak pukul 11 dah ya no? Kan? Tanya lagi satu soalan, pukul 12 pula ni. Okey, baik. Dapat apa yang kita belajar hari ni? Dapat. Pasal mu, pasal min,
pasal variance dengan sisihan piawai. Senang je 3 benda tu. Alright, so just practice muka surat yang sebagi tahu tadi. Okay, buat recall. Lepas tu practice balik semula. InsyaAllah awak akan mudah faham. Okay, ulang kaji balik semula. Itu saja. Esok. Okay, kalau ada masalah Okay, ke WhatsApp je lah. Tanya je lah. Kan macam tak biasa. Okay, so itu saja insyaAllah. Ada apa lagi ya? Okay dah ya? Sir, Beres? kena buat recall kan, Sir? Ya? Kena buat recall lah kan, Sir? Mestilah buat. Kan baru belajar ni. Benda yang baru mesti kena buat recall. Baru dia akan strong. Boleh Baca-baca balik je, Sir. Baca balik je. Kalau tengok contoh tu, cuba buat balik. Itu sahaja. Boleh? Beres? So itu saja. okay. So itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Alright. Semoga apa yang saya share kali ini boleh jadi dimanfaatkan. Tutup kita punya kelas dengan tasbih kafarah dan solat Jumaat. Subhanallah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wassalam. Thank you, sir.